Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang mulia ni dapat kita bertemu dalam satu majlis ilmu. Dan bandingan kedatangan majlis ilmu, kedatangan kita ke majlis ilmu adalah ibarat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpama pokok yang disirami dengan air. Apabila bumi itu disirami dengan air, maka tumbuhlah padanya pokok-pokok, menjadi indahlah pandangan, cantiklah landscape di suatu tempat itu. Maka pokok ini perlu kepada bahan-bahan yang menguatkannya, menyuburkannya. Demikianlah pokok keimanan yang ada dalam diri seseorang kita hendaklah dipastikan supaya ia kekal subur. Maka demikianlah perumpamaan yang dibawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini saya bercadang nak bawa tuan-tuan meneroka satu bab yang penting. Bab bagaimanakah setiap muslim itu adab-adabnya dengan Al-Quranul Karim. Ia dipetik daripada kitab yang bertajuk At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yang bermaksud penjelasan kepada adab-adab, etika, akhlak orang yang nak berurusan dengan Al-Quran Al-Karim. Sesuai dengan Al-Quran ini, kedudukannya adalah untuk membawa petunjuk kepada kita. Bagaimanakah kategori manusia yang dapat petunjuk itu? Kadang-kadang kita melihat di barat, kajian dilakukan oleh golongan cendekiawan di kalangan orang-orang barat yang dipanggil sebagai orientalis. Kefahaman mereka kepada Al-Quran itu jauh lebih mendalam dari kefahaman orang-orang Islam. Kadang-kadang ada setengah kitab hadis dinomborkan oleh golongan orientalis. Ulama-ulama Islam selama 1400 tahun pun tak dapat nak buat begitu punya cekap, cantik dan cemerlangnya bahan itu. Tapi yang membuatnya mati dalam keadaan kafir, kerana hidayah Allah itu miliknya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak akan beri hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya Allah lah yang beri hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat ini turun berikutan dengan kewafatan Abu Talib sebagai seorang pendukung tegar dakwah Nabi di Mekah, tapi matinya sebagai seorang musyrik. Dalam pandangan kebanyakan para ulama menjelaskan matinya sebagai seorang kafir walaupun dia menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak kita baca kitab ini, kefahaman kita terhadap Al-Quran makin mendalam, makin mesra dengan Quran, makin mengerti kedudukan Al-Quran. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Mereka itu tidak meletakkan Allah pada tempat yang betul. Mereka tidak menilai kekuasaan Allah dengan penilaian yang betul. Maka dengan sebab itulah si kafir terus menerus dalam kekufurannya. Maka kita nak pokok keimanan dalam diri kita ni subur, dan salah satu daripada caranya yang baca Al-Quran, dan baca Al-Quran dengan cara yang betul. Iaitulah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita baca dalam kisah-kisah beliau, Sayyidina Umar menjadi imam salat subuh, dia baca surah An-Nahl lengkap tuan-tuan dalam 2 rakaat. Panjangnya sembahyang subuh Sayyidina Umar, dan tak ada seorang pun daripada sahabat Nabi mufarakah. Dan tak ada seorang pun daripada sahabat Nabi yang akan mengatakan apalah panjang sangat baca ni, orang nak pergi kerja. Tak ada tuan-tuan. Ialah zaman dah berubah, keadaan dah berubah. Sayyidina Umar baca surah Yusuf, yang mungkin kalangan kita membacanya ketika nak menanti kehadiran anak, supaya anak jadi cantik, jadi handsome. Kepercayaan setengah orang baca surah Yusuf itu supaya bayi yang dikandung menjadi cantik jelita. Sebenarnya surah Yusuf lebih daripada itu. Sayyidina Umar membacanya pada waktu subuh, menangislah baginda dan menangislah semua orang dalam masjid. Dan menangislah ibu-ibu yang ada di rumah yang tak hadir ke masjid kerana mendengar suami-suami mereka di Masjid Nabawi menangis.
interaksi mereka dengan ayat innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Wahai Tuhan, aku mengadu segala musibah nasib yang berlaku kepadaku hanya kepada Engkau. Tatkala Nabi Yaqub yang mulia itu mendapat tahu kematian anaknya didakwa oleh anak-anaknya yang lain, mereka berkata Yusuf dimakan serigala. Maka tuan-tuan, si ayah tidak punya apa-apa kemampuan melainkan menangis mengharap daripada Allah. Ayat itu turun menceritakan tentang Nabi Yaqub alaihissalam, tapi orang beriman macam Sayyidina Umar menangis kerana merasakan ayat itu memang kena pada dirinya, walaupun dia tidak mengalami kematian anak, kehilangan anak seperti itu. Jadi ini namanya mereka mengenali Allah dan hak-haknya dan membaca dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai satu kaedah interaksi yang sangat berkualiti dengan Al-Quranul Karim. Kita antara halangan utama kita kerana kita tidak faham bahasa Arab, maka sudah pun tertutup satu pintu tadabbur Al-Quran yang sangat sempurna. Tapi masih ada lagi cara-cara lain yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab yang mulia ini. Lantaran itu, kitab At-Tibyan telah mendapat tempat di hati ramai umat Islam selama lebih 500 tahun. Kerana setiap kali mereka nak baca Al-Quran, mereka akan baca kitab At-Tibyan dulu untuk mengerti kedudukan Al-Quran, memahaminya, menghormatinya. Tuan-tuan nak tahu, saudara-saudara kita di kalangan orang Turki yang telah mendirikan satu empire selama lebih 500 tahun, 700 tahun, mereka meletakkan di masjid-masjid mereka nama-nama Allah, nama-nama Nabi, nama-nama para sahabat ahli syurga. Bukan 4 orang itu, 10 orang itu letakkan. Dan orang Turki ni punya penghormatan kepada Rasulullah mengatasi semua orang dalam dunia. Ketika mereka memegang amadah kepimpinan negara Islam, mereka tak pernah menjajah orang Arab pun. Tapi orang Arab ni cukup fobia dengan orang Turki. Mereka cukup takut dengan Turki. Satu filem Turki yang banyak beredar dalam kaca-kaca TV ini namanya Ertugrul. Ertugrul ini adalah pengasas kepada kerajaan Islam Osmaniyah, Khilafah Osmaniyah. Filem ni takuti di barat kerana ia menampakkan kehebatan orang Islam dulu kala, tuan-tuan. Ada kelemahannya. Ketika orang Turki menaungi kerajaan Arab, semua negara Arab masuk di bawah naungannya kerana negara Arab pecah belah pada zaman itu. Maka Turki bangkit sebagai satu empire yang kuat. Ya, mereka punya khalifah-khalifah yang sangat hebat, seperti contohnya Sulaiman Al-Qanuni, Sulaiman the Magnificent, Muhammad Al-Fatih. Ini merupakan Al-Ghazi. Al-Ghazi ini maknanya panglima, warrior, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ketika mereka mendapat amanah kepimpinan Hijaz, negara Mekah dan juga Madinah pada masa itu, mereka nak bersihkan kubah di masjid-masjid yang hebat itu, tuan-tuan. Mereka mengalasnya dengan kain sutera. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa Kenapa mengalas dengan kain yang paling mahal? Satu sebabnya untuk penghormatan masjid itu. Nombor dua, mereka tidak mahu keluar jatuh abu-abu itu atau jatuh benda-benda lampu ke dari atas, jatuh ke bawah nanti bunyi bising, kerana mereka pegang pada hadis Nabi. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, ketika Ummu Salamah melihat mereka membuat bising di Masjid Nabawi, maka isteri Nabi ini menegur, tak boleh diam ke? Tak sedar ke kamu Rasulullah ada kat sini? Rasulullah SAW itu walaupun nampaknya wafat, tapi baginda boleh menjawab salam kita ketika kita mengungkapkannya. Allah lantas sampaikan terus, Rasulullah hidup tu, jangan buat bising. Kalau anak cucunya main bising-bising, ditegurnya, jangan bising-bising, ini masjid Nabawi, rumah Nabi SAW. Maka orang Turki punya penghormatan kepada Rasulullah, mereka lebih daripada semua orang. Lampu-lampu itu ketika dibetulkan, dibersihkan pada musim-musim tertentu, alas dengan sutera, kain yang paling mahal. Kalau jatuh tak berbunyi. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Inilah orang yang mengenal kedudukan Allah, kedudukan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini orang bertanya, boleh tak kita baca Quran tanpa pakai tudung? Boleh tak kita baca Quran sambil duduk terkangkang? Saya tengok orang Arab macam tu kat Jordan. Pas yang subuh dia sandar kat dinding, dikangkang kakinya, letak Quran tengah-tengah kelengkang dia baca. Ini semua soalan timbul kenapa, tuan-tuan? Kerana manusia tidak mengenali Allah SWT. Mereka tidak mengenali tanggungjawabnya terhadap Allah dan tanggungjawabnya terhadap kalamullah. Kalau benda itu difahami daripada awal, dia tidak bertanya soalan itu. Agak-agak kalau seseorang kita menerima surat lantikan yang penting daripada raja lah, contohnya Vatikan jemput ke istana pada musim tertentu lah,
dipanggil jadi orang kenamaan, orang penting. Surat itu pun besar, mungkin bergulung, mungkin dalam envelope warna kuning yang sangat mahal, sampai kepada kita bagaimana kita buka, tuan-tuan. Tentulah berhati-hati, tak adalah kita buka ketika baring atas katil, ketika kat meja makan kat dapur, kuah tom yam pun tumpah, tak ada, tuan-tuan. Mana mungkin kita buat begitu, kerana kita menghormati, mengerti kedudukan raja tu. Bagaimana Al-Quran yang merupakan surat daripada Allah 1400 tahun dikirimkan kepada Rasulullah untuk kita baca? Adakah begitu layanan kita kepada Quran, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Maka inilah peranannya kitab At-Tibyan untuk pengetahuan, tuan-tuan. Bila Al-Imam An-Nawawi mengumpulkannya supaya umat Islam membaca kitab ini sebelum baca Al-Quran, mengerti kedudukan ketinggian kalam Tuhan ini mengatasi segala-galanya, sebagaimana ketinggian keagungan Allah berbanding dengan makhluknya. Baik, di antara adab-adab seseorang pembaca Al-Quran, kata beliau pada muka surat ke-26, bersopan santun dan merendah diri. Seorang yang baca Al-Quran atau mengajar Al-Quran tidak boleh membanggakan dirinya di hadapan para pelajarnya, bahkan adalah menyantuni dan merendahkan diri mereka di hadapan mereka. Terdapat banyak kebaikan pada sikap rendah diri terhadap orang lain. Maka bagaimana pula dengan mereka yang diibaratkan seperti anak-anak sendiri? Tambahan pula mereka sentiasa menyebutkan diri Al-Quran dan memperoleh keistimewaan menuntut ilmu dan sentiasa dapat berjumpa dengan gurunya. Terdapat sebuah hadis Nabi SAW yang mana baginda bersabda, linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Bersopan santunlah kamu terhadap orang yang kamu ajar dan orang yang kamu belajar daripadanya. Ini adab yang sangat penting. Salah satu adab dalam kita membaca, mengaji, mengajar orang Al-Quran, belajar Al-Quran, ini adalah adab yang penting. Tawaduk namanya, sopan santun, rendah diri. Ya, maka tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, ada seorang ulama besar daripada India, namanya Abul Hasan Ali An-Nadwi rahmatullah alaihi. Orang yang sangat disenangi, dihormati, disayangi oleh semua pelosok dunia pada waktu hidup. Andai dia hadir dalam majlis-majlis ilmu yang dihadiri oleh ulama-ulama yang hidup pada masa itu, contohnya Syekh Ali Tantawi, Habannaka Al-Maidani, Yusuf Qardawi pada masa itu masih muda lagi. Ulama-ulama besar ni, tuan-tuan, kalau Abul Hasan Ali An-Nadwi hadir, semua mereka akan terdiam, seolah-olah ka'anna ala ru'usihim tayr, seperti terdiamnya mereka macam tunggul. Kalau burung datang hinggap pun disangkanya pokok itu, tiang itu, semua orang terdiam. Kerana kehadiran orang ulama besar dari India, dia keturunan Rasulullah SAW, Abul Hasan Ali An-Nadwi, ulama yang hebat ini. Tawaduknya, rendah dirinya, bercakapnya semuanya nur, tuan-tuan. Kalau dia hadir ke Yaman, dia menziarahi teman-temannya di kalangan ulama-ulama di Yaman yang hebat-hebat itu, yang tak terkenal tapi sangat hebat di Yaman. Maka Abul Hasan Ali An-Nadwi yang tawaduk ini akan pilih untuk duduk di rumah teman-temannya, tak mahu diduduk di hotel-hotel. Kalau dia pergi ke Madinah, dia meminta untuk duduk di Universiti Islam Madinah yang merupakan hostel untuk orang-orang belajar agama di sana. Orang Malaysia ada, orang Singapura ada, orang Thailand. Nak pilih duduk hostel pelajar, tak mahu duduk hotel, tak mahu. Kerana baginya masa untuk mencari orang-orang baik, dengar daripada mereka ataupun menyampaikan satu teguran buat mereka. Kerana manusia ni ada tiga jenis. Kalau lebih alim daripada kita, kita anggap sebagai guru, belajar dengannya, hormat padanya. Kalau sama-sama ilmu tinggi macam kita, anggaplah dia teman kita, boleh bergelak ketawa, boleh berkongsi pandangan. Kalau orang itu rendah daripada kita ilmunya, maka ajarlah dia. Maka Imam Abul Hasan Ali An-Nadwi ni seorang yang sangat tawaduk. Hebatnya dia, tuan-tuan, tawaduk, sopan santunnya luar biasa. Antara yang belajar dengan beliau adalah bekas mufti Kedah, Syekh Datuk Badaruddin. Bercerita petang-petang orang datang belajar dengannya, ramai. Rumahnya hanya dari tanah liat saja, panas, tapi mereka tak rasa panas kerana ilmu yang disampaikan itu ibarat air sejuk yang diminum. Nanti bila petang, orang-orang yang susah dia tengok je, dia tahu, dia panggil, main duduk sekejap, dia tahu, dia tengok muka dia tahu, utamanya pelajar-pelajar. Dia baginya wang seorang $100, tuan-tuan bayar. Mana dia dapat duit ni? Kalau dia pergi mengajar, bukan dia dapat duit, orang yang hadir itu yang dapat duit. Maka petang-petang nanti orang datang mengadu keadaannya berkahwin tak dapat anak, dia tak punya anak, tapi didoakan orang itu nanti dapat anak nanti dia.
Allahu Akbar, karamah orang yang sangat alim, sangat salih ini. Abul Hasan Ali An-Nadwi, dia pernah datang ke Malaysia pada saat hidupnya, dan seperti biasa dia tidak pilih pun untuk duduk di hotel. Dia akan cari tuan-tuan guru pondok, ulama-ulama pondok untuk duduk di rumah mereka. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Begitulah engkau mengajar kami tawaduk, wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, orang belajar Quran mesti tunjukkan akhlak Rasulullah SAW. Akhlaknya apa? Sopan santun, tawaduk, rendah diri. Tapi hari ini kita berada pada zaman yang serba boleh. Maka kalangan ahli agama pun nak menunjukkan dia pun macam orang lain. Ini perlu dibetulkan, tuan-tuan. Maka dia akan tunjukkan dia dengan isterinya, dia tunjukkan dia dengan keretanya, dia tunjukkan dia dengan rumahnya. Mana Rasulullah, tuan-tuan? Mana ulama-ulama? Mana kita nak letak orang-orang salih ini? Kita seolah-olah merasakan diri kita yang betul untuk dicontohi orang. Kita sudah lupa kepada adab, kesantunan, etika, akhlak yang ada pada orang yang bawa Al-Quran. Kena berbeza daripada orang biasa-biasa. Maka seterusnya, antara akhlak orang yang menyampaikan ilmu dan menuntut ilmu, menyampaikan Quran, kata Imam An-Nawawi, hendaklah berusaha membimbing ke arah kebaikan. Pelajar perlu dididik secara peringkat dengan adab yang tinggi. Lihatlah dalam konteks pengharaman arak, berapa kali ayat turun berkenaan dengan pengharaman arak, tuan-tuan. Sampailah kepada ayat yas'alunaka al-khamri wal maisri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kepada ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Pendidikan ini berlaku secara berperingkat. Ketika Rasulullah sampai kepada orang Arab, mereka merupakan kaki minum, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Mereka adalah peminum arak yang tegar. Maka pengharaman arak itu mengambil 3 kali turunnya ayat. Yang pertama, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad SAW tentang arak. Beritahulah arak ini merupakan satu benda yang padanya ada baik, ada buruk. Ada orang pada hari ini berkata kalau nak cantikkan rambut, bersihkan dengan arak, dengan lika, dengan bia. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, memang tak dinafikan ada kebaikan padanya, tetapi keburukan lebih banyak daripada kebaikannya, kata Allah SWT. Maka Sayyidina Umar datang bertemu Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, minum arak ni boleh menyebabkan orang mabuk, Rasulullah. Sayyidina Umar ni adalah seorang yang sangat terkenal pada zaman jahiliah dengan kebengisannya, kejahatannya, tapi Sayyidina Umar tidak minum arak walaupun zaman jahiliah, tuan-tuan. Dia tahu keburukan banyak padanya. Maka turun ayat, padanya ada manfaat, padanya keburukan. Tak jelas lagi. Saya nak jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, macam ni ayat turun ke? Tak begitu jelas lah Rasulullah. Maka masa pun diambil, turun ayat wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sebelum itu ada sahabat Nabi yang semayang, mereka semayang rakaat lupa kerana minum arak. Semayang maghrib jadi 3 rakaat, sepatutnya 3 rakaat jadi 4 rakaat. Semayang isyak jadi 3 rakaat, terbalik. Maka Sayyidina Umar datang bertemu Rasulullah, Rasulullah, imam semayang salah Rasulullah. Rasulullah diam lama. Kemudian para sahabat kata, kalau gitu Rasulullah tak cakap apa-apa, boleh minum arak lagi lah. Jadi kita nak minum arak, kita minum lepas isyak. So ada waktu panjang sampai ke subuh. Hilang mabuk tu, subuh nanti ingat pada semayang. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, mereka mampu minum arak lepas isyak, menjelang subuh mereka sudah segar, sudah sedar, sudah tidak mabuk lagi, boleh sembahyang subuh dengan baik. Tapi bergaduh. Seorang daripada mereka mengambil tengkorak unta, kepala unta yang telah pun kering daging ini, dia ambil, dia baling, dia pukulnya seorang sahabat, patah sahabat itu punya gigi. Tuan-tuan yang mulia, maka Sayyidina Umar mengadu lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang mengadu minum arak, mereka tak minum waktu sembahyang, betul. Antara subuh dengan zuhur itu panjang mereka arak, tapi mereka bergaduh lah Rasulullah. Sayyidina Umar punya keprihatinan, tuan-tuan. Maka barulah turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sungguhnya arak, judi, tenung nasib,
Ini semua merupakan bahagian daripada syaitan, pengaruh daripada syaitan, najis daripada syaitan. Maka jauhilah. Jauhi itu berarti pengharaman. Kalau pengharaman sebuah haram, menjauhi lebih hebat daripada minum. Begitu juga dalam bab zina, Allah suruh menjauhi sebarang perkara yang bawa kepada zina, itu hendaklah dijauhi. Melihat Facebook yang haram, melihat TikTok yang haram, melihat Netflix yang haram, melanggan iFlix yang haram. Ini semua benda-benda yang bawa kepada pengharaman dan buka kita kepada maksiat, hendaklah dia jauhi. Bukan berzina itu haram, langkah-langkah perkara-perkara yang akan mendedahkan kita kepada benda itu pun telah diharamkan lebih awal daripada itu. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini proses dalam bawa kepada kebaikan. Mengajak hendaklah bersabar di atas kelemahan orang. Maka kata Imam An-Nawawi, bila kamu belajar Al-Quran, kamu nak amalkan Quran, kena berhati-hati dan bersabar dan melakukannya secara peringkat-peringkat. Guru perlulah membiasakan dirinya melihara segenap perkara yang zahir dan batin, mendorongnya dengan ucapan dan perbuatan berulang kali supaya ia jadi satu tabiat dan keikhlasan. Guru hendaklah beritahu bahawa semua perkara ini akan buka pintu-pintu pengetahuan, melapangkan dada, memancarkan benih-benih hikmah dan kelembutan dalam hati, diberkati oleh Allah pada ilmu. Keadaan kita diberikan petunjuk dari segala perbuatan dan ucapannya. Dalam menuntut ilmu pun guru hendaklah mengajar berperingkat-peringkat. Kalau anak murid masih belum faham, jelaskan. Jadi Islam mengajar kita berperingkat-peringkat, berlaku secara beransur-ansur, kerana Islam dibawakan Rasulullah SAW pun dalam keadaan seperti itu. Kemudian mengajar sebagai satu kewajipan. Mengajar para pelajar adalah fardu kifayah. Jika tiada orang layak mengajar melainkan seorang, maka dia wajib mengajar. Jika ada satu kumpulan manusia yang mempunyai seorang yang layak mengajar namun semuanya enggan mengajar, maka mereka semua berdosa. Jika salah seorang mereka mengajar, maka gugurlah dosa daripada yang lain. Jika salah seorang mereka diminta untuk mengajar lalu dia menolak, maka pendapat yang azhar daripada dua pandangan adalah dia tidak berdosa, tapi tindakannya makruh jika dia tidak memiliki sebarang keuzuran. Alhamdulillah pada hari ini negara kita punya ramai para ustaz yang berkaliber, berilmu, yang mana mereka mampu menyampaikan berbagai-bagai subjek. Maka perkara ini berlaku kalau semua orang tidak mahu menyampaikan ilmu, lalu orang semua jadi sesat. Ya, berlaku dalam keadaan umat Islam pada satu masa semua orang sibuk nak bekerja, nak berniaga. Semua orang menganggap kerja menyampaikan ilmu ni tidak famous, tak glamour, tak ada duit. Maka penyampaian ilmu pada masa itu hendaklah dipantau oleh pihak berkuasa dan hendaklah ada orang yang menyampaikan ilmu supaya masyarakat tahu apa yang mereka lakukan. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal berlaku zaman fitnah pada zaman hidupnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i pun ada pada masa itu, iaitu ketika pemerintah yang ada terpengaruh dengan mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah ni satu mazhab yang menggunakan akalnya lebih daripada nas Quran, dengan tujuan untuk menjaga nas Quran dan juga hadis itu dari disabitkan padanya sebarang kelemahan. Mereka guna akal ni berlebihan sangat. Antara pandangan-pandangan Mu'tazilah adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar itu kafir. Pandangan mereka Mu'tazilah ya. Pada hari ini Mu'tazilah ada wujud sebahagiannya di negara Teluk. Ada negara yang memakai Mu'tazilah sebagai mazhab. Di Oman sebagai contohnya. Mazhab mereka Abadi namanya. Ya, banyak yang sama dengan kita, ada perbezaan-perbezaan tertentu. Mereka ada setengah ulama mengatakan mereka Ahlus Sunnah juga. Cuma pandangan-pandangannya agak ekstrim dalam setengah-setengah keadaan. Pada zaman pemerintahan di Baghdad, oleh kerana yang mendekati raja ni merupakan Mu'tazilah, maka raja pun terpengaruh dengan pandangan Mu'tazilah. Ya, Imam Ghazali berkata kalau kita mendekati pintu sultan, pintu raja, ia membawa fitnah kepada agama. Tapi pandangan ini tidak tepat sepenuhnya. Ia perlu diperbetulkan. Kalau semua orang tidak mahu mendekati raja, maka siapa yang akan duduk dengan raja? Nanti orang Syiah pula yang duduk dengan raja. Orang Bahai pula yang duduk dengan raja. Orang Qadiani pula yang duduk dengan raja. Maka ada para ulama yang bertindak mendekati raja untuk menasihati. Ini satu kerja yang sangat mulia tuan-tuan, jangan salah faham. Mereka melakukan perkara yang kadang-kadang kita tak nampak, kita tak tahu. Maka pada zaman Baghdad, Mu'tazilah begitu kuat pengaruhnya, mereka mendekati raja, raja termakan dengan kata-kata mereka dan akhirnya membawa kepada fitnah khalqil Quran.
raja telah berpegang mazhab Mu'tazilah mengatakan Quran itu adalah makhluk. Quran adalah makhluk. Quran ni kadim ke makhluk, tuan-tuan? Kadim ke makhluk? Kadim ni bersama dengan zat Allah, makhluk dia ciptaan. Macam kita ni makhluk, ni suara kita ni makhluk, kitab yang kita pegang ni makhluk. Maka ramailah di kalangan ulama yang hidup pada masa itu menjadi takut di atas tekanan yang diberikan. Maka mereka semua terpaksa menyokong pandangan raja yang mengatakan Quran itu makhluk supaya mereka selamat. Mereka semua takut, tuan-tuan. Tak dinafikan kadang-kadang ada fatwa yang dipengaruhi oleh ketakutan. Tiba-tiba Imam Ahmad yang sangat strong, kuat, berkata tak, Quran bukannya makhluk, Quran bukannya kadim, Quran adalah kalamullah. Bukan A, bukan B, dia C. Quran ni kalamullah. Quran kalamullah. Yang kau dengar aku bacakan ini, yang Imam bacakan ini merupakan makhluk, suara. Yang ada dalam buku ini, dia buku adalah cetakan manusia, dia adalah makhluk. Tapi Quran yang kau tanya itu kalamullah. Aku tak kata dia kadim, aku tak kata dia makhluk. Maka pandangan Imam Ahmad ni telah menyebabkan beliau dipenjarakan, dihukum, disebat, tuan-tuan, menyebabkan beliau telah pun dijail, sampai yang memukul Imam Ahmad ni memukulnya sehabis-habis kuat. Bila ditanya kepadanya kemudian bila dia dah pencen, kenapa kau pukul Imam Ahmad begitu kuat? Dia kata, aku pukul Imam Ahmad mati terus. Aku takut kalau dia tak mati nanti dia pun akan tarik balik fatwanya yang terikut dengan ulama-ulama yang lain. Aku nak dia mati terus. Niat dia betul tapi cara dia salah, tuan-tuan. Pemukul di raja ini, akhirnya raja tu mati, tuan-tuan. Imam Ahmad merdeka, dimerdekakan, dibebaskan, dan datang khalifah selepas itu, khalifah yang beriman dengan Ahlus Sunnah. Kejahatan dia tidak akan kekal untuk pengetahuan, tuan-tuan. Yang pentingnya Imam Ahmad ni ketika ditanya oleh ramai ulama berjumpa dengannya, wahai Ahmad, kata je lah macam raja, kami kesian tengok engkau dipukul Ahmad, engkau hilang punca pencarian, keluarga engkau kena tinggal, engkau kena duduk dalam penjara. Mereka berkata pada Imam Ahmad, kesian kat Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, wahai saudara-saudaraku, ketahuilah olehmu, iza sakatal alimu taqiyatan wal jahilu yajhalu famata yatabayyanul haqq. Kalau semua orang alim diam, lalu orang-orang jahil tidak faham kebenaran, maka bilakah kebenaran itu akan difahami oleh orang ramai? Aku tetap akan firm dengan pandangan ni walaupun aku mati, walaupun aku dipukul habisan, walaupun aku berakhir hidup aku tetap pegang pandangan ni. Dan ketahuilah oleh kamu semua bahawa ini ujian aku. Kamu ujian kamu lain, kamu ujian kamu lain. Kamu mungkin ujian kamu dengan anak, kamu mungkin ujian kamu dengan pasangan, kamu mungkin ujian kamu dengan perniagaan, kamu ujian kamu penyakit. Semua orang ada ujian. Ini ujian aku. Apakah kau ingat kalau aku menyatakan seperti mana yang kamu katakan, aku lepas pada ujian Allah? Tak. Nanti ujian akan datang dalam bentuk yang lain. Ujian ini adalah berdasarkan kepada keimanan. Makin tinggi iman, makin besar ujian. Maka Imam Ahmad bersabar. Pada zaman itu lagi, tuan-tuan, 1300 tahun yang lalu lebih kurang. Maka ulama-ulama kena berperanan untuk menyampaikan ilmu. Bimbang nanti manusia berada dalam kegelapan. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi dalam Tibyan. Para guru yang ada ilmu hendaklah berusaha untuk menyampaikan ilmu. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, kemudian lagi adab menyampaikan ilmu ni, kata Imam Nawawi, bersungguh-sungguh dan fokus. Guru hendaklah bersungguh-sungguh mengajar para pelajarnya dengan melebihkannya berbanding kepentingan dirinya di dunia yang tidak mendesak. Imam Nawawi ini hidup dengan serba kekurangan dan kemiskinan, zuhud. Pernah orang bertemu pada imam yang mulia macam Imam Nawawi ini. Ada seorang nama Imam Bukhari sebelum Imam Nawawi, dan orang kaya ini berkata kepada Imam Bukhari, wahai Imam Muhammad, marilah pergi ke rumah saya, mari tengok rumah saya. Dalam Quran kata rumah yang cantik dalam syurga ada sungai yang mengalir di bawahnya. Maka saya buat rumah, ada sungai yang mengalir di bawah rumah saya, marilah pergi tengok. Kan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini banyak perumahan buat ada tasik, ya, tak ada pula rumah yang buat ada sungai. Ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka orang berharta ni 1300 tahun lalu datang jumpa Imam Bukhari, berkata kepadanya, mari kita tengok rumah saya. Maka Imam Bukhari pun tengok rumahnya, memang secantik-cantik rumah, tuan-tuan. Ya, kalau orang berharta
rumahnya ada kaca di bawah, lihat air mengalir di bawahnya dengan ikan-ikan. Allahu Akbar, Masya Allah. Imam Bukhari pun melihatnya, berkata kepadanya, Masya Allah, ini semua adalah hiasan hidup dunia. 1200 tahun lepas Imam Bukhari meninggal dunia sampai ke hari ini, orang ini kita tidak kenal pun. Siapakah dia? Tak kenal. Tak ada pun nama yang disebut. Imam Bukhari hanya menceritakan saja, orang tu pun tidak disebut nama. Siapa dia? Mungkin pemimpin pada masa itu, ahli politik, orang paling kaya, hartawan, sultan, tak disebut nama. Tapi Imam Bukhari yang tidak punya apa-apa, namanya tegak sampai ke hari ini orang sebut dengan kebaikan. Malahan menjadi satu kemuliaan untuk menyebut namanya. Kalau kita hadir ke kuliah-kuliah tak sebut nama Bukhari ni tak kena. Tengok tuan-tuan. Maka inilah kelebihan orang yang berilmu, yang melihat dunia ni hanyalah sebagai satu keperluan, bukannya tujuan. Ya, satu keperluan, bukan tujuan. Baik, ketika duduk untuk mendengar bacaan Al-Quran, maka hendaklah mengosongkan hati di segala perkara yang menyibukkannya, yang jumlahnya sangat banyak. Dengar aja Quran, cair segala urusan dunia. Boleh tak tuan-tuan agak-agak? Ya, mereka mendengar Al-Quran macam seseorang daripada manusia mendengar lagu-lagu terbaik, himpunan lagu-lagu koleksi yang paling indah yang disebut orang di sana sini. Mereka mendengar Al-Quran lebih lazat daripada seseorang itu mendengar lagu-lagu hiburan. Dia juga hendaklah berusaha untuk beri kefahaman kepada mereka dan berikan sesuatu yang sesuai bagi setiap orang. Maka dia tidak boleh mengajar satu perkara yang berlebihan kepada pelajar yang tidak mampu menerimanya, dan tidak pula boleh mengajarnya dengan cara yang sedikit bagi pelajar yang mampu menerima lebih daripada itu. Maknanya di sini, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nunzilana samanazilahum wa nukhatibahum ala qadri uqulihim. Kita mengajar anak-anak mengikut kepada tahap ilmunya. Kalau dia bersedia untuk memahami lebih, beritahu yang lebih. Kalau dia belum faham perkara yang asas, jangan ceritakan kepada dia perkara-perkara yang lebih lanjut, nanti menjadi fitnah kepada agamanya bila dia tidak faham. Di samping itu, guru juga perlu menyuruh mereka mengulangi hafazan. Guru boleh memuji pelajar yang lebih cerdik selagi tidak takut fitnah timbul kepada pelajar yang lain. Ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Pada ini, kalau hari anugerah peperiksaan, lazimnya pihak sekolah akan manggil pelajar-pelajar cemerlang naik atas pentas. Ini bergantunglah kepada keadaan. Asal saja jangan sampai menghinakan orang yang tidak punya kelebihan. Kalau ia boleh memberi motivasi kepada orang lain, penghargaan kepada orang lain, boleh lakukan, bergantung kepada keadaan. Ya, itu maksudnya. Bagi pelajar yang cuai, guru boleh memarahinya dengan syarat tidak mengaibkannya dan tidak menyisihnya daripada orang lain. Daripada mana ni tuan-tuan? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menjadi imam sembahyang subuh pada satu ketika. Jadi imam sembahyang satu ketika. Di hujung sembahyangnya sebelum bagi salam, tiba-tiba Sayyidina Umar terhidu bau yang busuk dan semua orang di saf pertama menghidunya. Ternyata ada seorang di kalangan yang sembahyang di saf yang mula-mula itu terkentut. Agaknya tak tahan sangat, terkentut, busuk baunya, semua orang bau, sampai imam bau. Selesai sembahyang, imam yang mulia Umar Khattab menegur dengan tegas, siapa yang sembahyangnya terbatal ini? Tak malu kan dia sembahyang dalam Masjid Nabawi terkentut, busuk? Kalau ia pun tahanlah dulu. Kenapa kentut? Bangun, pergi ambil wuduk, sembahyang balik semula. Sayyidina Umar marah dengan tegas begitu. Sayyidina Umar yang terkenal dengan orang yang tegas, suaranya pula kuat. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat Nabi namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, sahabat yang handsome, yang disifatkan wajahnya macam Sayyidina Yusuf alaihi salam itu, menegur Sayyidina Umar dengan lembut, suaranya tak didengari siapa pun, dengan berkata, wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar khalifah pada masa itu. Wahai Amirul Mukminin, adalah menjadi sunnah Rasulullah ajar kita, kalau kita dah sembahyang, kita melihat orang belum sembahyang, kita sembahyang bersama dengannya. Dan menjadi satu hikmah, tentulah malu dia nak pergi ambil wuduk, nanti semua orang perhatikan dia selepas Tuhan menegurnya. Alangkah baiknya kalau semua kita ambil wuduk dan meraihkan dia sembahyang lagi sekali bersama dengannya. Tak perlu kita tahu pun siapakah orangnya. Kita dapat pahala dua kali, pahala sembahyang berjemaah yang pertama, pahala sedekah untuk orang yang terkentut tadi yang kita tak perlu tahu siapakah dia. Sayyidina Umar memandang Sayyidina Jarir ini dengan penuh penghargaan, berkata kepadanya, wahai Jarir, Masya Allah, memang engkau ni orang yang hebat. Rasulullah bersabda tentang kau ni untuk pengetahuan kau, ma wusifali rajulun qattu wa illa wa ra'aituhu duna ma wusifa bihi illa anta ya Jarir.
Tak pernahlah aku melihat manusia diceritakan perihalnya, aku dapati orang yang diceritakan kelebihannya itu kurang daripada yang diceritakan melainkan engkau. Setiap kali orang menceritakan tentang engkau, aku dapati apa yang ada pada dirimu lebih daripada apa yang mereka ceritakan. Engkaulah orangnya wahai Jarir. Rasulullah bersabda pada aku. Maka Sayyidina Umar pun mengajak semua orang ambil sembahyang, dan sembahyang balik semula meraihkan yang terkentut itu. Ini namanya apa tuan-tuan? Namanya hikmah, meraihkan orang. Makin kita belajar, makin tinggi adab kita. Makin kita belajar, makin menjadi contoh yang baik dalam hidup kita. Ya, ada orang dia berakhlak dengan orang yang hebat-hebat, dengan orang biasa dipandangnya macam hampas, dihinanya, dijerkahnya, ditengkingnya. Ini tidak betul tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab setengah orang kadang-kadang dia pakai serban, dia pakai jubah. Tanya pada dia, tuan kenapa pakai serban tuan? Rasulullah SAW tak ada pula hadis mengatakan pakai serban. Betul, tak ada hadis mengatakan Rasulullah lilit kepala dengan serban. Tidak ada, tidak ada. Yang ada Rasulullah meletakkan serban di atas kepala macam imam menyampaikan dalam khutbah. Tetapi bila kita baca kisah ramai para sahabat, mereka pakai lilit serban di kepala. Jadi itu juga menjadi sunnah sebenarnya. Bila sahabat pakai begitu, tentu mereka ambil daripada Rasulullah. Maka lilit kepala di atas, serban di atas kepala, itu amalan Rasulullah sebenarnya, walaupun tidak ada hadis. Tapi itu yang kita belajar, kita lihat orang lain pakai, maka mustahil umat ini berhimpun dalam kesesatan tuan-tuan. Itu jawapannya. Baik, saya tahu memang tidak ada hadis, tapi saya pakai serban ni, bila pakai serban saya malu nak tengking orang, malu nak lihat maksiat, malu nak pergi tempat maksiat, malu nak bersembang benda-benda larang. Allahu Akbar, hebatnya niatmu menyebabkan dikira oleh Allah. Dengan sebab itu kita jangan hina orang pakai begitu tuan-tuan. Ada orang dia balik haji langsung dia pakai jubah, tak mau pakai baju biasa dah. Perubahan berlaku pada dia, pakai ketayak. Ada pakai serban. Mungkin ayah kita, datuk kita kat kampung begitu gaya. Kalau buka serban tu pun siap gulung letak kat paku, nanti pakai balik. Tanya dia, kenapa pakai begini? Dia jawab, ya pakai, bukan sunnah yang warid dalam hadis Nabi. Ya betul, tapi saya pakai ini melindungi saya daripada buat maksiat. Allahu Akbar. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ada orang pakai serban datang meeting korporat tuan-tuan, semua orang terkejut. Orang nak buat pelanggaran hukum pun jadi malu pada dia. Bukan saja dia dapat kontrol diri dia daripada buat maksiat, makan orang yang duduk kelilingnya pun jadi takut. Oh jangan main, ni wali Allah ni. Walaupun katanya bentuk kadang-kadang satu ejekan, perlian, sindiran, tapi dia sendiri pun takut pada orang itu tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi jangan rasa bersalah untuk mengamalkan satu amalan orang saleh. Mudah-mudahan ia satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, adil dalam mengambil berat. Orang yang mengajar ilmu hendaklah mengambil berat hal pelajar-pelajarnya, mendahulukan orang datang awal untuk belajar Al-Quran mereka, kemudian seterusnya. Jika orang datang awal tidak kisah kalau orang lain mendahulunya, maka guru boleh mendahulukan orang lain. Ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini adab dalam Islam, dan adab ini dipakai dalam jual beli. Kalau kita pergi ke kedai, orang sedang beratur, orang lebih awal kita, janganlah kita pergi potong orang. Mentang-mentang kita beli satu barang item saja, kita pun ambil duit bagi. Kita mengambil hak orang, hukumnya haram tuan-tuan. Bila kita suruh gini, ya Ustaz saya tengok kat UK macam tu. Ya apa pula UK ni, dalam Islam dia ajar benda ni telah diamalkan daripada kurun-kurun awal Islam lagi. Kenapa pula UK pula ini disebut? Ini amalan Islam tuan-tuan. Siapa dulu, dia dulu. Siapa datang dulu, dia dapat kerakyat dulu. Jangan kamu datang kemudian apa hal nak potong orang. Nampak tak? Ya, kita pergi ke Europe buat satu cara hidup yang dipanggil satu dunia, Eurospec. Apa benda pun Eurospec. Apa Eurospec? Ini Islam lah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, ketika jatuhnya Andalus Spain, mereka mengambil semua buku peradaban Islam dulu, mereka translate dalam bahasa Perancis, bahasa English. Tuan-tuan tahu tak? Zaman kegemilangan kerajaan Andalus Spain, anak kepada Maharaja UK Britain, the Great Britain pada masa itu, lebih 700 tahun lalu, menghantar putrinya untuk belajar di Spain, belajar tentang peradaban tuan-tuan. Macamlah seseorang kita pada ini hantar anaknya pergi ke Australia, pergi ke UK, pergi ke
mana-mana tempat dalam dunia. Dia rasa kat situ ada peradaban, kehebatan, communication, leadership, business. Padahal dulu 700 tahun lalu terbalik, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Orang Eropah pada masa itu yang lakinya pakai stokin macam sarung pedang, itu nampak tuan, pakai skirt kan. Ulama-ulama Islam telah pakai jubah, pakai tarbush, iaitu disuruh orang berkedudukan dan mulia dan ada ilmu ni pakai pakaian tertentu supaya distinguish dalam masyarakat. Orang tahu ini tempat untuk rujukan, nak tanya-tanya pada orang ini. Pemerintah menyuruh orang-orang alim memakai pakaian tertentu, jubah yang dipakai oleh orang barat pada hari convocation mereka. Barat ambil daripada Islam itu, tuan-tuan, kerana para ulama Islam disuruh ada dress code tersendiri untuk membezakan mereka daripada orang awam. Ya ke? Ya, itu dia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi guru juga hendaklah mempamerkan wajah yang gembira, berseri, mengawasi, memperhatikan keadaan mereka. Seperti Rasulullah SAW, kalau ditegur seseorang, Rasulullah akan berpaling, menghadapnya tepat, bukan tengok gini. Bahkan anak-anak bagi salam kepada Rasulullah pun Rasulullah akan berpaling dengan tubuh-tubuhnya sekali menghadap kepada anak itu dengan senyum, ibarat bulan purnama. Itu sebab kita panggil Rasulullah bulan purnama. Tala'al badru alaina, senyumnya Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Imam Malik, aku kalau hatiku kusut dan serabut, aku akan hadir ke kuliah ilmu seorang bernama Muhammad bin Al-Munkadir, seorang tabi'i. Siapakah Muhammad Al-Munkadir itu? Muhammad bin Al-Munkadir ini seorang yang wajahnya sangat hebat, berseri-seri. Melihat wajahnya sahaja hilang segala keserabutan dalam diriku. Kadang-kadang berminggu-minggu stres dalam diriku hilang melihatnya. Melihat saja wajah orang alim ni, sebelum mendengar kata-katanya dah hilang segala stres dalam diriku. Ya, kata Imam Malik yang sempat melihat Imam Muhammad bin Al-Munkadir, seorang ulama yang kalau dia pergi ke pasar Madinah, semua kegiatan perniagaan terhenti melihat kehadirannya. Maka semua orang di pasar Madinah itu akan bertakbir, bertahlil, la ilaha illallah, hasbunallah, la haula quwwata illa billah. Mereka tak jadi nak berniaga melihat orang alim ini hadir. Wajahnya memancarkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya memancarkan, mengingatkan mereka kepada akhirat, mengingatkan mereka kepada Allah. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, kata para ulama, kehebatan wajah ini lahir dengan pertautan hubungan dengan Allah. Ia bukan dibersihkan dengan facial treatment, ia bukan dibersihkan dengan krim-krim tertentu. Ia adalah cerminan hubungan mereka dengan Allah SWT. Maka Allah memberi kepada mereka ketenangan yang terpancar kepada wajah, pada penglihatan semua orang yang melihat. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, Subhanallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya, kata para ulama, janganlah mengelak daripada mengajar seseorang kerana dia tidak punya niat yang betul. Sufyan dan lain-lain kata perbuatan mereka menuntut ilmu itu sudah dikira sebagai niat. Kata mereka juga, kami pada awalnya menuntut ilmu bukan kerana Allah, namun ilmu tidak punya tujuan selain daripada Allah. Kunna natrubul ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa lillah. Kami menuntut ilmu bukan kerana Allah, maka kami dapati ilmu itu tidak hinggap dalam diri kami, kata mereka. Di sini perlu niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, kita kena muhasabah anak-anak kita dan tanya kepada mereka, nak belajar ni pasal apa nak? Belajar ni pasal nak jadi orang yang mulia, nanti boleh sampaikan ilmu, boleh bekerja, berkerjaya, hidup mulia, tak minta-minta pada orang. Betul nak ujian itu? Niat itu betul. Dan masa sama kena niat kerana Allah. Nak jadi apa? Jadi doktor, baik. Jadi doktor ni besar pahalanya, dapat rawat orang. Kalau orang itu sembuh, maka pahala orang itu beramal kamu dapat, tak kurang sedikit pun yang dia miliki dia dapat, engkau pun dapat juga. Bagus. Kau nak kerja apa nak? Nak belajar QS, nanti boleh kira binaan, boleh buat bangunan, boleh buat masjid, boleh buat bangunan, orang boleh tinggal, boleh buat jalan raya. Bagus, niat yang mulia. Letaklah niat yang hebat-hebat dan jangan kesampingkan niat kerana Allah untuk hidup mulia, tak meminta-minta pada orang. Itu maksudnya. Kalau orang mencari sesuatu dalam dunia ni kerana selain Allah, hidup dia akan kecewa. Tapi kalau dia menuntut satu perkara dan mencari kerana Allah, maka dunia itu akan datang rokok dan sujud kepadanya. Benar dalam hadis mengatakan demikian. Man kanati dunya hammahu jama'allahu syamlahu
wa atathu dunya wa hiya raghimatun wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa man kanatil akhiratu wa man kanatid dunya hamahu shattata Allahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina aynayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu. Man kanatil akhiratu hamahu, siapa yang akhirat itu targetnya, maka Allah akan berikan kekayaan dalam hatinya. Dunia itu datang rukuk dan sujud menyerahkan diri kepadanya. Sesiapa yang mencari dunia itu bukan kerana Allah, menjadikan target dunia segala-galanya, maka Allah akan menjadikan kemiskinan itu duduk di antara dua biji matanya. Setiap pagi dia bangun, dia rasa susah. Setiap pagi dia bangun, dia rasa terdesak. Setiap pagi dia bangun, dia rasa hidupnya sempit. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan yang ditentukan oleh Allah. Engkau usaha ke, engkau tak usaha ke, dunia telah terbahagi untukmu. Engkau usaha, engkau dapat pahala. Tapi kalau engkau usaha cari yang haram, engkau dapat dosa. Nak buat apa? Maka tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman bahawa ini hak kita dalam mencari Al-Quran. Betulkan niat, bersungguh-sungguh, fokus, ambillah sepenuhnya Al-Quran itu, kerana amat rugi kalau kita tidak berusaha untuk memahaminya. Mungkin sebahagian daripada umat Islam menguasai bahasa antarabangsa dengan begitu baik sekali. Mereka beritahu tak lama lagi orang kena belajar bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin penting, tapi janganlah ketepikan bahasa Arab, tuan-tuan, kerana ia perhubungan kamu dengan Tuhan. Kelazatan tadabbur Quran hanya dirasai oleh orang yang faham bahasa Arab sahaja. Maka janganlah biarkan hidup kita terabai daripada peluang keemasan yang hebat ini. Seseorang itu belajar bahasa, kadang-kadang bahasa itu tidak dituturkan di negara kita, menguasainya dengan cemerlang sekali. Mengapa tidak bahasa Arab? Mengapa tidak bahasa Al-Quran? Kerana bahasa Al-Quran ini berkaitan dengan iman sebenarnya. Orang yang belajar bahasa Arab adalah orang cinta kepada Quran, dan itu tanda imannya segar, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Baik, setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada pagi yang mulia ni. Moga-moga dapat manfaat, dapat kesedaran. Wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan